أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut kepada kemurkaan Tuhan mereka dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati mereka gerung gementar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan dan merekalah orang-orang yang mendahului pada pencapaiannya. Dan kami tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dan di sisi kami ada sebuah kitab suratan amal yang menyatakan segala-galanya dengan benar sedang mereka tidak dianiaya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Mu'minun. Surah yang ke-23 pada juzuk yang ke-18 bermula ayat yang ke-57 sehinggalah ayat 62. 6 ayat yang kita bacakan pada malam ini menceritakan sifat orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Kalau sebelum ini kita menjelaskan tentang golongan-golongan yang disebut sebagai orang-orang yang mendapat istidraj, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang berbangga dengan banyak harta bendanya dan juga ramai anak pinaknya.
Mereka menyangka itu tanda Allah Ta'ala sayang kepada mereka. Walaupun mereka meninggalkan perintah dan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ingin menjelaskan siapakah sebenarnya dalam penilaian Allah golongan yang mulia atau golongan yang diterima. Apakah penilaiannya harta benda, anak pinak, pangkat dan jawatan, atau penilaiannya ialah amal soleh. Dan juga sifat takut yang senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala menyebut 4 sifat. Golongan yang benar-benar disayangi, dikasihi oleh Allah. Dan golongan yang benar-benar mendapat kebaikan. Yang mendapat kebaikan itu bukanlah yang mendapat harta yang banyak, pangkat yang tinggi, pengaruh yang luas dan besar, atau mempunyai dunia yang melimpah ruah. Itu ujian. Sebahagian ujian tadi bertukar menjadi istidraj. Bila mereka semakin bongkak dan sombong. Bahkan memberi alasan bahawa harta yang banyak itu tanda Allah sayang. Walaupun mereka ini mengingkari perintah Tuhan. Maka Allah Ta'ala nak beri penilaian yang sebenar. Siapa orang yang Allah sayang? Dan siapakah golongan yang Allah cinta? Bagaimanakah sifat mereka? Sama ada amalan zahir mereka ataupun hati mereka. Macam mana sifat hati mereka? Ada amalan zahir, ada amalan hati. Maka kata Allah, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sifat mereka senantiasa takut kepada Allah. Dan mereka senantiasa berhati-hati dan berawas. Artinya sifat takut tadi menjadikan mereka berhati-hati dalam kehidupan dunia. Supaya tidak melakukan perkara yang Allah murka dan melakukan larangan Allah. Umpamanya kita tahu bahawa elektrik itu bahaya. Kita pun takutlah elektrik. Bila kita berurusan dengan elektrik, kita hati-hati. Jangan sampai kita terenjat. Jangan sampai kita terkena current tersebut. Dan demikian seorang yang bertakwa kepada Allah. Dia sentiasa takut pada Allah. Takutnya menjadikan dia berhati-hati bila bercakap. Berhati-hati bila bertindak. Berhati-hati bila berfikir. Kesemua nilaian dan ukurannya ialah Allah SWT. Apakah Allah suka atau redha? Apakah Allah murka? Ataupun Allah Ta'ala akan mengenakan azab. Maka Allah menyebut perkataan tentang sifat yang orang yang takut pada Allah dengan perkataan musyfiqun. Perkataan isfaq. Yang ini sentiasa hati-hati. Sentiasa awas. Walaupun dosa itu kecil, dia takut. Bimbang kecil inilah punca dia masuk neraka. Jangan kata yang besar. Umpama kita naik kapal besar, sikit kerosakan pun kita bimbangkan tenggelam. Sikit je bocor, depan tu bocor. Sikit je bukan besar, tapi dah bimbang. Mungkin syarat kecemasan dah bunyi. Mungkin semua orang dah kena berkumpul cemas. Dek kerana bimbang bahaya. Walaupun bahaya tadi taklah sebesar mana, tapi kebimbangan. Maka ini sifat pertama daripada 4 sifat utama. Orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala terima. Orang-orang yang sebenarnya mulia di sisi Allah. Bukan yang banyak harta, bukan yang banyak anak pinak, bukan yang nyawanya panjang lebih pada orang lain. Bukan itu tanda Allah sayang. Maka kata Allah Ta'ala, golongan yang pertama ialah dia ada khasyatullah. Takut pada Allah. Yang kedua kata Allah, walladzina hum, dan mereka yang bi ayati rabbihim yu'minun. Sentiasa beriman dengan ayat-ayat Allah. Allah cerita tentang Nabi Isa, mereka beriman. Diceritakan tentang Maryam, mereka beriman. Diceritakan tentang kaum yang dibinasakan, mereka beriman. Diceritakan tentang Nabi itu, Rasul itu, mereka percaya. Mereka tidak pernah ragu-ragu dengan apa yang Allah beritahu dalam Al-Quran. Ini sifat keimanan mereka. Dan mereka tidak pernah ragu-ragu dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Yang diberitahu oleh Nabi SAW. Kerana keimanan tidak akan sempurna. Melainkan keimanan pada Allah dan keimanan pada Rasul. Apa sahaja yang datang dari Allah melalui wahyu. Atau yang datang melalui Rasul. Melalui hadisnya. Perkataannya. Mereka beriman. Mereka tak sanggah.
Mereka tak takwil dengan maksud untuk tidak buat. Takwil dengan maksud menjelaskan tu lain. Takwil ni maknanya dengan mencari helah untuk tak nak buat. Sebagaimana Bani Israel bila diperintahkan menyembelih lembu, mereka bertanya soalan yang banyak tentang lembu untuk tidak buat. Bukan untuk mengetahui tentang sifat yang sebenar. Tapi lebih kepada tidak mau buat. Ini panggil takwil yang salah. Kemudian Allah menyebut sifatnya yang ketiga. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Itu mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya golongan yang Allah sayang, golongan yang Allah terima, golongan yang dijanjikan syurga, golongan yang akan mendapat balasan dan ganjaran serta limpah kurniaan yang tidak pernah menyekutukan Allah. Sifat orang beriman antara perkara yang mereka takut ialah menyekutukan Allah. Sebab itu mereka meninggalkan khurafat. Kerana itu mereka meninggalkan segala i'tiqad. Dan kerana itu mereka tidak beriman pada sebab melainkan satu ikhtiar semata-mata. Kita bila orang kata Panadol ni punca kita jadi sihat, ya kita tak beriman dengan Panadol tu. Ikhtiar ya yang menyembuhkannya Allah. Kita dengan duit, kita tahu susah senang ada sebabnya duit. Tak ada duit susah. Ada duit senang. Tapi kita tidak menerimanya secara mutlak. Kita hanya menerima sebagai sebab. Boleh saja orang yang ada duit tapi susah. Dia ada duit tapi susah. Jadi teruk kehidupan dia. Dan ada yang tak ada duit, dia senang. Lapang hidup dia. Maka kita dalam menjauhi perkara syirik, bukan sekadar maksud syirik tadi menyembah selain Allah. Tetapi sebarang i'tiqad yang merasakan ada benda lain yang memberi bekas, memberi kesan, itu juga syirik yang perlu dijauhi. Kalau orang kata kalau saya tak tolong awak, jangan harap awak akan selamat. Kita kata tidak, yang tolong saya Allah. Kita takut perkataan itu boleh buat syirik. Kalau sekiranya saya tak itu, tak ini sebagaimana dakwa-dakwi manusia untuk menunjukkan penguasaan mereka kepada kita, maka kita dengan cepat berkata semuanya itu dengan izin Allah. Saya boleh matikan awak, bolehkan hidupkan awak. Kita kata tidak, yang mati yang hidup itu cuma Allah. Saya boleh jadikan hidup awak sengsara. Saya boleh jadikan hidup awak bahagia. Kita kata yang jadikan hidup kita bahagia dan sengsara itu Allah, bukan awak. Kalau sekiranya saya tahu ini dari awak, saya sembah awak. Tapi awak sendiri tak boleh jamin kebahagiaan diri awak, kesengsaraan diri awak. Jadi sini, sifat orang beriman, dia tak pernah meletakkan bahawa ada makhluk punyai pengaruh dan kesan pada kehidupan dia. Dan dia tidak pernah berpegang pada sebab. Sebab semuanya ikhtiar. Sebab bukan akidah, tapi ikhtiar. Kita kahwin dapat anak, itu ikhtiar. Kita bekerja lalu dapat duit banyak, itu ikhtiar. Boleh saja seorang tak kerja duit dia banyak. Harus berlaku. Harus berlaku dalam kehidupan dunia. Dan kita lihat tanda-tanda dan contoh-contoh tersebut. Sebagaimana Allah jadikan Nabi Isa dan Maryam sebagai contoh. Bagaimana lahirnya Nabi Isa tanpa sebarang sebab. Kerana kehendak Allah. Kurniaan Allah. Allah nak begitu jadi. Ya, kadang-kadang kita mencari segala sebab yang boleh menyebabkan kita mati. Lalu kita cuba elak. Akhirnya mati juga kita. Supaya kita tahu mati ini bukan kerana sebab. Mati bukan kerana sebab. Mati kerana ajal dia. Walau bagaimanapun orang tu buat itu, buat ini. Ya, kita tak nafi bahawa ikhtiar untuk sihat itu perlu. Tapi kita tidak melihat ia sebagai satu penentu utama. Mereka ini cuma ikhtiar. Apa maksud ikhtiar? Satu bentuk pilihan yang kita ada. Tapi bukanlah penentuan. Pilihan yang kita ada. Kita boleh kahwin dengan A, boleh kahwin dengan B. Kita boleh bekerja dengan A, boleh bekerja dengan B. Tapi yang memberi rezeki pada kita Allah. Kalau si A mendakwa, sayalah yang menyebabkan awak senang. Kalau tak ada saya, awak tak akan senang. Kita kata tidak. Ini ikhtiar saya dengan awak. Barangkali kalau saya tak kerja dengan awak, saya mungkin senang dengan cara lain. Jadi jelas akidah orang beriman. Dan sifat mereka yang keempat kata Allah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Iaitu mereka yang sentiasa memberi. Yang ini bersedekah. Dengan harta yang mereka ada. Wa imma sedekah wajib, yang ini zakat. Atau sedekah sunat. Dalam keadaan hati mereka bimbang dan takut. Takut Allah Ta'ala tak terima. Ini sifat mereka. Bila buat satu amalan, mereka bimbang Allah tak terima.
Kerana itu mereka tidak pernah berhenti beramal. Dan mereka tidak berhenti untuk melakukan amalan dengan lebih baik dan lebih sempurna. Sebab takut tidak diterima. Dan mereka dalam keadaan takut tadi kerana mereka mengetahui annahum ila rabbihim raji'un. Mereka akan kembali pada Tuhan mereka. Lalu Allah sesudah menyebut 4 sifat, kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang sebenar-benar berada dalam kebaikan. Mereka lah orang-orang yang sebenar-benar punya keinginan yang kuat untuk buat kebaikan. Perkataan yusari'un, asal terjemahannya berlomba. Tapi di sini juga memberi maksud yaghrabun. Yaghrabun punya keinginan yang kuat untuk buat baik. Kita kan bila berlomba, kita punya keinginan yang kuat untuk dapat sesuatu. Maka sifat orang beriman, bila mereka buat ibadat, mereka punya keinginan yang kuat dalam ibadat. Macam kita lah kalau kita buat urusan duniawi, kita punya keinginan yang kuat untuk untung dalam urusan itu. Kita start di bisnes jual kerepek, kita punya kekuatan, keinginan yang kuat untuk untung. Kita start je jual cadar, jual langsir, keinginan kuat untuk untung. Baru buka kedai, dah fikir ni mesti untung banyak ni. Lepas ni plan nak beli rumah, nak beli kereta. Jadi kita punya rasa. Dia panggil gharbah. Keinginan. Bangun seorang bila mana kahwin, dia punya keinginan yang kuat untuk dapat anak selepas itu. Umpama seorang bila mana dia belajar, dia start daftar belajar, punya keinginan kuat untuk berjaya. Umpama seorang bila mula tanam pokok, dia punya keinginan yang kuat supaya pokok itu tumbuh, dia akan buat macam-macam. Keinginan dia panggil gharbah. Maka sifat orang beriman tadi, bila Allah menyebut 4 sifat tadi, itulah golongan yang benar-benar punya keinginan dalam melakukan kebaikan. Kalau tak ada sifat ini, dia tak mungkin punya gharbah, kekuatan, keinginan untuk melakukan kebaikan. Itu kalau dia tidak beriman pada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau sekiranya dia tak takut pada Allah dengan sungguh-sungguh. Kalau dia tidak menjaga dirinya daripada menyengutukan Allah. Kalau dia tak pernah melihat amalannya ini, mungkin Allah tolak. Maka orang ini tidak akan ada gharbah, kesungguhan dalam beramal. Wahum laha sabiqun. Dan mereka sentiasa ingin menjadi orang yang pertama. Ini kata Imam Qurtubi menunjukkan kelebihan melakukan amalan di awal waktu. Mana-mana amalan, haji sebagai contoh. Kita nak buat awal, nak laksanakan haji di awal waktu. Maksudnya di awal waktu di mana kita punya kemampuan, kita terus nak buat. Saya alhamdulillah cukup simpanan akaun tabung haji saya. Dan saya pun dah dipanggil kota misalnya. Maka saya tak akan lagi tangguh tahun depan ke akan datang, tak. Saya terus ambil peluang tadi. Itu maksud yang disebut oleh Allah. Wahum laha sabiqun. Mereka menjadi orang yang pertama. Kita dah sihat tubuh badan, dah duit dah banyak, nak tunggu apa lagi? Tunggulah start umur 55 baru kita pergi. Baru happening sikit umur 55. Muda-muda orang panggil haji rasa macam kekok. Rasa macam peluang nak buat jahat tu dah macam tertutup. Atau keinginan untuk kita nak hori-hori itu macam dah habis dah. Dan nama haji kena duduk sarpan, haji duduk belakang. Apa standard haji? Awak dah haji duduk depan sekali lah. Tak boleh isap kalau haji bila dengar kuliah dah tak boleh tidur. Dah standard haji, mana boleh tidur? Iman dah tinggi. Kalau haji tidur lagi, bimbang takut haji kita ni bukan haji mabrur ni sebab tidur ni. Bimbang. Jadi ada orang dia fikir macam tu. Dia takut nak buat haji awal. Dia takut kerana tu, kerana ni. Sifat orang beriman, mereka punya peluang, mereka nak jadi orang pertama. Kalau buat sedekah, mereka tak tunggu biar orang lain bagilah. Kita nak last sekali. Kita kan hero last sekali. Dan ni bukan filem yang kita fikir hero last sekali. Kita ni hero last yang dulu sekali. Maksudnya bila ada peluang sedekah, dan kita dah ada kemampuan tadi, kita pertama buat. Kalau sekiranya ada peluang untuk bangun malam, qiyamul lail, dah kita dah bangun awal, terus kita buat. Tak adalah tunggulah pukul 5.30 baru qiyamul lail. Dah terkejut 2 pagi dah. Takkan nak bangun kencing saja, ambillah wuduk, solat 2 rakaat. Ambil peluang tadi, dah awal tu. Tak boleh saat kedua ni nampak macam warung sangat, lebih sangat. Jadi kita lewat sikit lah, 5.30, agak-agak nak subuh, 3 rakaat je kita punya ibadat ni. Witir 3 rakaat. Tuan-tuan jangan macam tu. Artinya kita sentiasa melihat ruang-ruang pertama yang ada, kita nak isi dulu. Ruang pertama itu yang jadikan datang masjid awal,
Itu yang jadikan kita duduk depan sebab kita ada perkataan atau kita ada keinginan mendahului orang lain. Kita tak nak orang lain mendahului kita. Dalam semua perkara. Kita kalau buat design-design dunia ni nak jadi orang pertama. Kalau pakai baju, biar saya orang pertama pakai fashion ni. Jangan ada orang lain dulu. Jadi kita pun bangga kerana kita lah orang pertama pakai fashion. Kita lah pertama pattern jubah orang yang baru, terbaru. Kita lah yang pertama buat dunia lah. Nak pertama berlaku. Tapi buat akhirat biar orang lain dulu. Biar orang lain dulu, kita lah last sekali. Sebab apa? Kita nak jaga ikhlas. Orang ikhlas ni kena last sekali. Dia masuk masjid pun last sekali, orang dah rakaat kedua dia masuk. Supaya orang jangan nampak dia masuk masjid. Jadi dia pun selalulah masuk lewat. Dia cuba mencari nilai kebaikan belakang. Tentang kebaikan belakang ni last sekali dah kita dapat. Kebaikan tu berada di hadapan. Keberkatan ada kat hadapan. Dia bukan ada belakang. Mana-mana keberkatan dia ada depan sekali. Sebab itu para sahabat berlomba ke depan. Sebab mereka tahu di depan tu ada keberkatan. Kita macam tak nampak sangat. Kita tetap nampak belakang, lepas tu ada tiang. Lagi sedap. Itu kelebihan tiang. Ini mazhab tiang. Lagi belakang, tiang lagi besar, lagi sedap. Kita tidak melihat benda itu. Kita nak ke depan sekali. Maka ini sifat orang berlomba-lomba. Kemudian Allah ketika menyebut golongan sabiqun, wala nukallifu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah membebankan suatu perintah melainkan dengan kemampuan. Baik di sebalik sifatnya. 4 sifat utama. Bukan bermaksud bahawa syariat itu turun dengan membebankan kita. Dengan sikap kita takut pada Allah. Bukan maksud takut pada Allah siapa peringkat kita tak makan minum. Siapa peringkat kerana takut Allah kita pun tak pergi kerja. Kenapa tak pergi kerja? Saya takut Allah. Itu saya tak pergi kerja. Sehingga kita melihat diri ini dari sudut janib ruhi. Dari sudut memenuhi keperluan rohani je. Maksudnya saya duduk masjid je. Bukan begitu. Takut kita pada Allah bukan bermaksud kita duduk masjid 24 jam. Syariat bukan begitu. Ada waktu kita kena kerja. Cari duit. Waktu kita perlu main dengan anak-anak, main. Nabi SAW paling takutkan Allah. Dia ada waktu dia berlari dengan isteri dia. Baginda ada waktu menjadi kuda pada cucu-cucunya. Bukan maksud takut pada Allah, maka datang muka yang berkeruk. Kerana ni muka takut Allah ni. Daripada pagi berkeruk sampai petang. Kenapa saya takut Allah berkeruk? Bukan begitu bebanan atau syariatnya. Sebab orang paling takut Allah siapa? Rasulullah. Maka Rasulullah atas nama takutnya pada Allah dia kahwin. Rasulullah berkahwin. Berarti bila berkahwin, Rasulullah SAW ada ruang untuk bermesra dengan para isterinya. Nabi lepas pergi round rumah isterinya. Waktu malam kumpul isterinya untuk bersembang, cakap. Kemudian begitu seterusnya dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi kadang bergurau dengan sahabat. Kadang tengok sahabat meniaga kat pasar, Nabi peluk dari belakang. Teka, siapa? Apa ni? Ini Rasulullah bergurau. Maka itulah maksud takut pada Allah. Bukanlah merujuk bila takut. Kita pun duduk masjid, pegang tasbih, atas sejadah, nangis. Kenapa takut? Sampai tunggu malaikat maut datang. Bukan begitu. Sebab itu bila Allah sebut, la nukallifu nafsan illa usaha. Kami tidak membebankan seorang, melainkan mengikut kemampuan. Kemampuan. Bukan bila kita sebut bimbang syirik pada Allah, sampai datang bisikan-bisikan yang menjadikan kita takut syirik pada Allah, sehingga melampau-lampau. Dia seorang hamba Allah. Dia kata dia punya takut syirik pada Allah di tengah jalan. Datang bisikan was-was. Kalau awak langkah batang ni awak jadi kafir. Terus tak langkah pusing jauh. Saya kata kenapa pusing jauh? Dia kata ni ada bisikan kata kalau langkah kayu jadi kafir. Dia tak sampai macam tu. Kerana bimbang sangat takut buat perkara syirik. Maka dia dah melampau sehingga dia lupa membezakan antara sebab yang bersifat ikhtiar dengan sebab yang bersifat i'tiqad. Sehingga bila orang tu kata ni, alhamdulillah makan Panadol ni sembuh saya. Awak syirik cakap macam gitu, kafir awak. Terus. Taklah sampai macam gitu. Dia bercakap atas nama sebab. Alhamdulillah sebab ada anak ni saya gembira sikit. Syirik cakap macam tu. Yang menggembirakan kita Allah, bukan anak-anak kita. Dia tak reti nak beza antara sebab dengan i'tiqad. Dia lah tolong saya, kata tolong saya. Susah juga hari tu tayar pancit. Awak cakap bahasa kufur syirik. Yang tolong awak tu Allah. Dia jadi macam was-was macam tu. Dia tak reti nak beza antara ungkapan yang bersifat sebab. Contoh kita kata tolong saya, boleh tak tolong saya? Jangan minta tolong dengan Allah. Pula lah.
Bahaya ni. Nampak macam betul ni. Wah, imam ni. Dia minta, boleh tak tolong ambil air? Ustaz, jangan cakap macam tu. Syirik Ustaz. Minta tolong dengan Allah, jangan minta tolong dengan makhluk. Makhluk pula yang nama Fuad. So buat. Maksudnya, bukan dipahami syirik macam tu. Kita minta tolong orang tu, minta tolong ni. Bukan makna syirik. Rasulullah sebagai contoh. Rasulullah SAW juga minta tolong sahabat ni buat macam tu, buat macam tu. Apakah syirik? Kan Nabi melihatnya sebagai sebab, bukan i'tikad. Ini yang kita katakan syariat. Tak dibebankan dengan cara berfikir macam tu. Sehingga ada yang berfikiran salah. Dia kata kalau kita simpan duit dalam bank syirik. Kenapa? Tak yakin pada Allah. Dah main ayat tu pula. Ni yang beli insurans pun syirik. Tak yakin pada Allah. Semua benda-benda macam ini, dia kata ini menandakan orang tu tidak bertasawuf, bersufi. Lalu kita pun baca hadis Nabi SAW pernah menyimpan makanan di rumah sebahagian isterinya untuk setahun makanan. Sebagaimana Nabi menyimpan makanan di rumah Ummu Salamah setahun. Apakah Nabi tak yakin pada Allah? Sebab kita nak bercakap kaedah mana pun, contoh tertinggi Rasulullah SAW. Kalau tak begitu, makna salah faham kita faham. Rasulullah begitu. Yang ni nak bersungguh ibadat sampai tak nak kahwin. Nabi kata, aku yang takut Allah. Aku kahwin. Maksudnya pemahaman Uthman bin Maz'un itu salah. Bahawa atas nama takut pada Allah tak nak kahwin. Salah. Aku kahwin kata Rasulullah. Yang ni pula faham atas nama takut pada Allah nak puasa tak nak buka. Nabi kata aku puasa aku berbuka. Yang ni pula atas nama takut pada Allah tak nak tidur. Nak qiyamul lail sepanjang malam. Nabi kata aku pun tidur. Aku tidur dan aku bangun solat. Maka demikian syariat perlu dipaham dengan betul. Sebab itu bila kata, bila Allah menyebut wala nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebankan sesuatu melainkan dengan kemampuannya. Dalam maksud 4 sifat utama takut pada Allah bukan bermaksud sehari kita menterjemahkan takut dengan cara tak kerja, tak kahwin, tak beranak pinak, tak nak berurusan dengan orang. Kenapa? Saya takut Allah. Bukan begitu awak faham. Atas nama takut pada Allah juga memberi ruang untuk kita bermuamalah duniawi. Tapi takut itu bermaksud kita tak menipu dalam muamalah kita. Kita tak menipu. Kita tak sombong dalam muamalah kita. Kan itu yang diterjemahkan makna takut. Demikian juga atas nama syirik kepada Allah. Bukan maksud syirik tadi sampai sebab-sebab yang bersifat ikhtiar pun kita nak hukum syirik. Kalau ia bukanlah syirik, ia dibenarkan. Dan demikian juga dalam hal bila mana buat amal takut tak diterima, akhirnya jadi waswas, ulang solat isyak 10 kali. Kenapa saya Ustaz duk baca ayat, orang-orang bila buat amalan takut tak diterima. Itu saya solat isyak 10 kali. Itu waswas nama dia. Itu waswas itu bukan takut tak diterima. Takut tak diterima taklah jadikan kita sampai ambil air sembahyang, sampai beku kulit kita, sampai kecup beruk. Maknanya ambil wuduk daripada maghrib sampai subuh. Tak sudah. Kenapa? Saya ambil sembahyang, saya takut Tuhan tak terima sembahyang saya. Tu ambil lagi tu. Jadi takut. Bukan sampai takut macam tu. Itu waswas. Itu dah tahap gila. Tahap gila ni dah tak wajib. Tak wajib sembahyang. Sebab apa? Sebab gila. Sebab tu kata Imam Ibn Aqil rahmatullahi alaih, waktu orang ditanya, Syekh saya nak tanya, seorang dia mengulangi mandi wajibnya berkali-kali kerana was-was. Lalu kata Syekh Ibn Aqil, tak wajib dia mandi wajib. Tak wajib. Kenapa? Sebab dia gila. Orang gila mana wajib ibadat. Kan kita kalau mengaji buat ibadat, syarat dia pertama, okey, ada akal. Dia ada mandi kerana was-was itu gila, tak payah mandi. Pergi Tanjung Rambutan. Dah gila dah, confirm. Saat ni dia ambil sembahyang banyak kali macam mana? Tak wajib ambil sembahyang. Kenapa? Dah gila dia. Ni ustaz yang angkat takbir banyak. Allah waswas. Tak wajib dah sembahyang. Dah gugur taklif. Sebab apa? Bukan sebab dia wali, sebab dia gila. Dah gila dah angkat takbir 10 kali, tak habis-habis lagi cerita dia. Angkat takbir maghrib, isyak tak sudah hari. Nak solat maghrib. Ini tak wajib dah sembahyang. Kenapa? Gila. Ni kata Imam Naqi. Memang secara hukum itu sebagai sinis. Jawapan tu jawapan sinis. Dia tetap wajib sembahyang. Tapi itu sini maknanya, kalau duk buat banyak kali atas nama takut tak sah. Kita tanya wasal yang awak duk takbir banyak kali, kenapa? Saya takut tak sah. Oh ni sama macam ayat ni, takut tidak diterima. Bukan ini ayat dia. Bukan itu maksud. Maksudnya mereka bila mana buat amalan, mereka takut Allah Ta'ala tak terima, lalu mereka terus menggandakan amalan. Bukan ulang amalan tu, menggandakan amalan. Dan mereka terus mempertingkatkan keikhlasan.
Mereka terus mempertingkatkan ilmu dan mereka melihat sebab-sebab yang menjadikan amalan itu diterima atau ditolak. Sebab itu para ulama menyebut 10 tanda bahawa amalan kita diterima. Kalau kita buat, jadi kalau kita ada sifat takut amalan kita tak terima, kita mesti lihat tanda-tanda dia. Tanda pertama kata ulama ialah dia tidak kembali melakukan maksiat sesudah dibuat taat. Atau dalam bahasa Arab sebut adamur ruju' ila dzambi ba'da ta'ah. Dia tak pernah fikir selepas dibuat taat untuk kembali buat maksiat. Lepas dia dah buat taat. Kata Yahya bin Mu'az, man istaghfara bilisanihi wa qalbuhu 'ala al-ma'siyati ma'qudun wa azmuhu an yarji'a ila al-ma'siyati ba'da asy-syahr wa ya'ud fa sawmuhu 'alaihi mardud wa babul qubul fi wajhi masdud. Maknanya siapa yang istighfar dengan lidah tapi hatinya masih ada cenderung nak buat maksiat dan berazam nanti sampai satu masa saya nak buat lagi, walaupun dalam tempoh sebulan yang akan datang, maka puasanya ditolak dan kebaikannya sudah pun ditutup. Makna katanya bila kita buat baik, kita tak fikir lagi nak buat jahat, tak ada nak fikir lagi. Kita dah buat baik sekarang. Kalau kita dulu suka pukul orang, misal contoh, kita pun dah banyak menyantuni orang, tapi tak ada lagi fikir nanti bulan depan pun nak start pukul balik orang. Kalau macam tu maknanya amalan tak diterima. Kalau sekiranya kita dah buat baik, tak fikir lagi nak buat yang tak baik. Itu yang pertama. Yang kedua kata ulama, sentiasa dia bimbang amalannya Tuhan tak terima. Ini dalam apa yang Allah sebut. Ini tanda yang kedua. Al-wajil adam al-qubur. Bimbang Tuhan tak terima, maka dia sentiasa berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan yang ketiga, ialah dia akan cenderung untuk buat baik lagi selepas itu. Satu kebaikan mendorong untuk dibuat baik yang lain. Dia dapat perhati. Kalau hari ni dia pergi kuliah maghrib, dia terdorong nak pergi kuliah subuh pula. Itu tanda Allah terima. Kalau hari ni misal kata dia baca Quran, esok dia nak baca Quran lagi. Dia menarik amalan-amalan lain untuk dia buat. Kerana bila Allah Ta'ala cintakan seseorang, Allah jadikan dia menambahkan kebaikannya. Yang keempat kata ulama, dia merasakan kebaikannya kecil. Dia tak pernah rasa ujub dengan kebaikan. Orang kata awak ni buat benda bagus, tak adalah kecil je saya buat. Bukan besar. Ya awak buat benda bagus ni, awak datang masjid awak ngaji lama, tak adalah. Orang lain ada lagi awal pada saya. Saya sehari dua ni baru awal ni, bukan awal sangat. Awal-awal bukanlah sampai matahari terbit saya datang. Dekat maghrib juga saya datang, taklah awal sangat. Setiap kali orang cuba besarkan amalan, dia kecilkan amalan dia. Dia tak pernah rasa amalan dia besar. Awak ni banyak tolong orang, 30-40 orang tolong. Tak adalah. Taklah saya tolong. Ada lagi orang tolong ramai pada saya. Saya ni kebetulan ni sehari 2 hari ni baru tolong orang ni. Dia tak ada rasa bahawa dia buat besar. Yang kelima kata ulama, ialah dia mula cinta untuk buat baik dan benci pada maksiat. Hubbut ta'ah wa kurhul maksiat. Setiap hari ni dia dah suka dah buat baik. Dia tengok masjid dah suka dah dia. Dia tengok kuliah dah suka dah dia. Dia tengok Quran suka dia. Semua benda baik dia mula suka. Dan benda tak baik dia tak suka. Yang keenam, dia sentiasa berharap Allah Ta'ala terima dan memperbanyakkan doa supaya Allah terima. Ya Allah terima amalanku, ya Allah terima amalan. Dia doa selalu. Setiap kali dia buat amalan, dia doa, ya Allah, aku tak melakukan ibadat sekian-sekian, kau terimalah ibadatku. Walaupun ada kekurangan, walaupun ada kecacatan, terimalah ya Allah. Doa. Bila Allah ilhamkan dia berdoa, itu tanda Tuhan nak terima. Minta, merayu pada Allah. Yang ketujuh, dia mula rasa ringan buat baik. At-taisir, dia ta'ah, buat baik tu jadi macam ringan. Bangun malam ringan, tak payahlah sampai jam 5-6 jam. 5-6 jam kita timing. Kita jadi macam mudah je bangun. Ambil wuduk tak ada lagi cerita sejuk lah benda, tak ada. Senang pergi ambil wuduk. Quran taklah sampai bercinta nak ambil Quran. Sekejap je pergi ambil Quran baca. Dia kita nampak dia mudah, smooth. Kebaikan tu dia mudah buat. Nak pergi masjid senang, start kereta sampai. Taklah sampai bergeliat nak dia pergi. Nak pergi tak nak pergi. Nak pergi tak nak pergi. Dia duduk berlawan. Tak ada. Dia tak ada perasaan macam tu. Perasaannya cuma satu je, pergi. Dia tak lagi ada ragu-ragu. Dia ada ringan, keringanan. Dan yang ke-8, dia mula cintai orang baik. Sebab bila dia buat baik, dia akan jumpa orang yang baik yang buat baik di situ. Maka dia mencintai orang baik. Siapa yang berada, siapa yang kita bertemu dia di tempat baik, maka dia lah sahabat akhirat kita. Jangan kita bertemu tempat tak baik. Kalau jumpa tempat tak baik, bahaya kita. Dia menjadi musuh kita akhirat.
Sebab tu kita nak jumpa sahabat-sahabat kita di tempat baik-baik belaka. Mana-mana kita berada tempat baik, itu sahabat kita. Kita macam senang nak berkenalan dengan orang yang sama-sama untuk yang buat baik. Senang, kita seronok. Ini memang kawan kita. Kemudian yang ke-9, dia mula memperbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kerana bila istighfar, ia membuka pintu penerimaan. Lagi banyak istighfar, lagi cepat amalan kita diterima. Dan last sekali yang ke-10, yang disebut oleh ulama, mungkin ada 20, kita sebut 10. Al-mudawamatu alal a'mal. Maksudnya istiqamah dia buat baik. Berterusan. Artinya, kalaupun dia tak boleh buat kerana sakit, kerana ada urusan. Tapi bila mana Allah Ta'ala angkat alasannya, sakit dan urusan, dia kembali istiqamah. Istiqamah bukanlah maksud kita buat 100%. Tak mungkin. Tiba-tiba ada hari kita sakit. Kadang-kadang ada hari kita ada urusan. Masa urusan kat luar sebagai contoh. Tapi bila kita selesai je urusan, kita istiqamah. Itu maksud istiqamah. Bukan maksud tuan-tuan komitmen 100%. Tak mungkin berlaku pada siapa pun. Pada waktu tertentu mungkin kita punya urusan. Ni ada urusan kematian, ada urusan pinak, ada urusan saudara mara, ada urusan sekian-sekian, urusan kerja misalnya. Namun bila selesai urusan, yang kita fikir pertama kita nak buat benda tu balik. Tak ada lagi benda lain. Artinya kalau orang tahu kita tak ada kat masjid, sebab kita ada urusan luar. Sebab kita sampai balik tempat kita, kita berada balik masjid. Mana lama tak nampak 2-3 hari, orang dah tahu kita ada urusan. Bukan sebab kita duduk rumah. Tapi kerana kita punya urusan. Ini dipanggil al-mudawamatu ala ta'at ataupun al-a'malis salihah yang sentiasa melakukan amal soleh. Kemudian kata Allah, waladaina kitabun yantiqu bil haq. Di sisi kami ada catatan yang akan berbicara dengan sebenar. Yang kamu buat semua dicatat. Wahum la yuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Siapa yang buat baik walau sebesar zarah, Allah Ta'ala akan beri ganjaran dan nilaian. Siapa yang buat jahat walau sebesar zarah, Allah akan tunjuk dan akan beri hukuman. Maka ini keadilan Allah, ini catatan keadilan Allah setiap amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.